Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini cikgu nak mengajar tentang bab 7, iaitu penyesuaian tumbuhan pada habitat. Okey. Ini ada satu info tentang uniknya terrarium. Okey. Pernah tak tengok terrarium ni? Terrarium ni macam diguna satu bekas kaca yang sinar, lepas tu dia letaklah batu, ada letak tanah sikit, letak tumbuhan-tumbuhan yang sukulen yang kecil-kecil macam ni. Kita nampak dia macam satu ekosistem. Bekas kaca ni perlu ditutup untuk mencegah kehilangan lembapan. Ni awak boleh bacalah dalam buku teks. Baik, cikgu nak teruskan kepada 7.1. Penyesuaian tumbuhan. Adaptasi itu ialah penyesuaian dia. Merupakan penyesuaian organisma terhadap persekitaran. Ini maksud adaptasi, penyesuaian organisma terhadap persekitaran. Semua organisma beradaptasi, ada penyesuaian dia. Ada yang boleh hidup dalam air, ada yang boleh hidup di darat, ada yang boleh hidup dua alam, di air dan juga di darat. Haiwan dan tumbuhan yang mempunyai struktur dan bentuk yang unik untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran bagi memastikan kemandirian spesies. Dia perlulah hidup di kawasan yang orang kata sesuai dengan dia, barulah dia boleh meneruskan kehidupan dia, tak mati, cukup nutrien dan sebagainya. Kalau kita tengok dekat gambar ni, kita tengok ni tentang tumbuhan. Ini tumbuhan yang hidup di hutan, yang ni hidup di hutan, yang ni yang terapung di atas air, yang ni hidup di dalam paya, dan ini pula hidup di kawasan gurun. Kalau yang katalah pokok bakau yang dekat paya ni, hidup di kawasan yang kering macam kat gurun ni, mungkin dia tidak dapat survive, meneruskan kemandirian spesies dia. Sebab apa? Sebab kawasan itu tidak sesuai, dia tak dapat sesuaikan diri sebab dia perlukan banyak air. Dan struktur tumbuhan tu tak sama dengan struktur tumbuhan yang terdapat pada kawasan gurun. Baik. Pengelasan tumbuhan berdasarkan habitat. Tumbuhan dalam habitat yang berbeza mempunyai adaptasi yang berbeza. Cikgu cakap tadilah, kalau pokok bakau tu nak hidup dekat kawasan yang berpasir, tanah tandus, tak ada air apa semua tu, mungkin dia susah nak survive. Oleh itu tumbuhan dapat dikelaskan kepada 4, iaitu mesofit, hydrofit, halofit dan juga xerofit. Ingat 4 kelas tumbuhan ini mengikut habitatnya: mesofit, hydrofit, halofit dan xerofit. Mari kita tengok apa yang dimaksud dengan halofit, hydrofit, mesofit dan xerofit. Kita tengok halofit dulu. Tumbuhan yang hidup di habitat berpaya seperti di muara sungai, tempat pertembungan air tawar dan air laut. Kawasan paya ini kaya dengan kandungan garam. Maksudnya tumbuhan tu dia perlu hidup di kawasan yang ada kepekatan garam yang tinggi. Contohnya pokok paya bakau. Manakala hydrofit, tumbuhan yang hidup di habitat berair, nama pun hydro kan. Hydro maksudnya air. Sama ada hidup di permukaan ataupun tenggelam di dalam air. Contohnya teratai dan Elodea species. Elodea species ni lumut lah. Teratai dia terapung di atas air. Elodea ni dia dalam air, di dasar air. Lepas tu kita tengok mesofit. Mesofit ni tumbuhan yang hidup di habitat yang tidak terlalu kering lah. Dan tidak terlalu berair. Serta di habitat yang dengan bekalan air yang mencukupi. Kawasan tu tak kata banyak air sangat, tak kata kering sangat. Air tu cukup lah untuk kemandirian tumbuhan tersebut. Kebanyakan tumbuhan ialah tumbuhan mesofit, iaitu macam pokok mangga, bunga raya, pokok getah, pokok yang biasa kita jumpa kat tepi rumah kita, pokok mangga, pokok betik, itu adalah tumbuhan mesofit. Dan yang terakhir ialah xerofit, tumbuhan yang hidup di habitat yang panas, contoh kawasan gurun.
panas dan kering dengan kehadiran air yang sangat minimum. Okey, tempat yang mempunyai suhu yang sangat panas seperti di kawasan gurun. Pokok yang boleh survive ataupun hidup di kawasan tersebut ialah pokok kaktus dan pokok kurma. Biasa kan kalau kat negeri Arab sana, okey, memang banyak tanam pokok kaktus dan kurma. Kawasan sana kering. Okey, jadi pokok-pokok ni yang sesuai untuk hidup di kawasan tersebut. Okey, ciri penyesuaian tumbuhan hydrophyte, halophyte dan xerophyte. Okey, kita tengok dialog ni. Hutan paya bakau mempunyai tanah dengan kandungan oksigen yang rendah. Okey, peliklah. Kenapa oksigen rendah boleh pula hidup kan? Jadi bagaimanakah pokok bakau dapat hidup di sini? Oksigen rendah tapi pokok bakau tu masih boleh tumbuh di kawasan paya. Okey. Baik. Tengok ciri-ciri penyesuaian yang terdapat pada tumbuhan halophyte. Okey. Okey, tumbuhan halophyte adalah tumbuhan yang hidup dan dapat hidup dalam habitat yang mengandungi kepekatan garam yang tinggi dan kandungan oksigen yang rendah. Okey, mesti kepekatan garam yang tinggi. Sebab itulah dia hidup dekat kawasan paya bakau, kawasan macam muara sungai, muara sungai macam tu, muara laut ataupun di kawasan laut sebab kepekatan garam dia tinggi. Okey. So kawasan paya bakau ni yang juga terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi. Pokok bakau yang hidup di sini mempunyai ciri-ciri penyesuaian tertentu untuk beradaptasi dengan pencekitaran. Okey, ciri yang ada pada daun dia. Okey, daun dia berkutikel tebal serta stoma yang terbenam dapat mengurangkan kadar transpirasi, kadar kehilangan air. Lepas tu daun sukulen yang dapat menyimpan air. Okey. Daun sukulen maksudnya daun dia macam tebal sikit lah. Okey. Okey, daun mempunyai struktur khas yang dikenali sebagai hidatot. Hidatot ni yang ada macam lubang kat bahagian ujung daun tu untuk menyingkirkan garam berlebihan. Okey. Kemudian daun yang tua dapat menyimpan garam. Daun yang tua dapat menyimpan garam dan akan gugur apabila kepekatan garam yang disimpan terlalu banyak. Okey. Baik. Maksudnya pokok ni dia boleh kawal lah kandungan garam dekat dalam tubuh dia. Okey, kat dalam tubuh dia. Okey. Sebab dia boleh disimpan apa dekat bahagian daun yang tua. Okey. Lepas tu bila dah penuh dia akan gugur daun tu. Okey. Baik. Kemudian kita tengok bahagian akar dia pula. Sistem akar dia bercabang luas dan wujud dalam pelbagai bentuk dan saiz. Okey, dia ciri-ciri dia yang ni berfungsi untuk memberi sokongan untuk terus hidup dalam tanah yang lembut dan berlumpur. Okey, nak beri cengkaman lah kepada tanah. Lepas tu yang kedua, mengelakkan tumbuhan daripada tumbang apabila tiupan angin kuat. Sistem akar pokok bakau juga menghasilkan ratusan akar pernafasan yang tumbuh tegak di atas permukaan tanah yang disebut pneumotophore. Okey, maksudnya tengok ada gambar lain tak? Dekat sini patutnya ada macam tumbuh akar tu dia ada terkeluar-keluar macam ni. Okey. Kan? Dia muncul ke atas tu. Okey, ini yang kita panggil pneumotophore. Kan ada masa nanti cuba awak Google pneumotophore ni. Tengok image yang ada. Okey, pada akar ini terdapat banyak liang yang disebut lenticel untuk membenarkan pertukaran gas dan atmosfera. Okey, jadi dia tak ada masalah lah kalau kawasan tu kurang oksigen kan, dalam air tu kurang oksigen. Okey, subsel akar pokok bakau mempunyai kandungan garam yang lebih tinggi daripada air laut. Okey, oleh itu subsel akar tidak kehilangan air melalui osmosis. Okey, maksudnya bila kepekatan garam, macam mana cakap, kepekatan garam lebih tinggi dalam pokok, okey, maka dia akan serap lagi banyak air. Air akan bergerak daripada kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah, daripada kawasan banyak air ke kawasan yang kurang air. Okey, jadi pokok tu tak ada masalah kehilangan air lah. Okey.
Kemudian pokok bakal memperoleh air dan garam mineral dari air laut yang memasuki akar. Okey, itu tentang tumbuhan halofit. Okey, kita tengok pula ciri penyesuaian tumbuhan hidrofit, tumbuhan yang hidup di kawasan berair lah. Okey, so habitatnya ialah kawasan yang berair, sama ada dia terapung di permukaan ataupun dia tenggelam di dalam air. Okey, oleh itu kebanyakan tumbuhan hidrofit mempunyai akar serabut. Okey, serabut yang halus yang menyediakan luas permukaan yang besar dan memerangkap gelembung udara untuk menjadikan tumbuhan hidrofit lebih stabil dan lebih ringan. Okey, ciri akar tumbuhan hidrofit ini membolehkannya terapung dan tegak di dalam air di samping daya apungan yang dihasilkan oleh air di sekelilingnya. Okey, sebab udara ni dia kurang tumpat daripada air. Jadi bila ada banyak ruang-ruang udara, kantung-kantung udara, okey, boleh memberi sokongan kepada tumbuhan, lagi-lagi yang tumbuhan dalam air. Sebab itulah rumpai-rumpai dekat dalam air dia boleh berdiri tegak. Sebabnya ada ruang udara pada struktur tumbuhan tersebut. Okey. So, kita tengok tumbuhan yang terapung dulu. Tumbuhan terapung. Okay, contohnya pokok teratai. Merupakan tumbuhan yang tumbuh terapung di permukaan air dengan akar yang tidak mencecah dasar. Akar tidak mencecah dasar kolam. Okay. Daun yang lebar dan nipis dan rata membantu tumbuhan ini menyerap cahaya matahari yang maksimum untuk fotosintesis. Ni kita tengok bentuk dia rata, kan, lebar. Okay, jadi banyaklah ruang boleh berlaku fotosintesis. Banyak dia punya kebarangkalian yang menyerap cahaya matahari tu tinggi, jadi lebih mudahlah fotosintesis untuk dijalankan. Okay, stoma pula bertaburan kebanyakannya pada epidermis atas daun. Okay, epidermis atas daun ini diliputi kutika berlilin yang kalis air untuk memastikan stoma sentiasa terbuka. Sebab dia memang dah hidup dalam air, kan, dia banyak air. Jadi dia tak ada masalah lah kalau proses transpirasi tu berlaku pada kadar yang tinggi. Okay, batang tumbuhan ini terdiri daripada tisu yang ringan dengan banyak ruang udara di antara sel yang dikenali sebagai tisu erenkima. Okay, so ini adalah keratan rentas bahagian batang dia. Okay, so dekat dalam tu dia ada kantung udara ni, ruang udara ni. So macam cikgu cakap tadi, udara ni kurang tumpat daripada air. Itu yang menyebabkan pokok ni dia boleh terapung di atas air. Okey. Okey, tumbuhan tenggelam seperti Elodea spesies merupakan tumbuhan yang tumbuh di dalam air sepenuhnya. Tumbuhan ini mempunyai daun yang nipis dan kecil. Okey, untuk meningkatkan jumlah luas permukaan perisi padu dan meningkatkan kadar resapan air. Dia kecil tapi dia mempunyai bilangan yang banyak. Macam ni. Okey, Elodea. Ini Hydrilla. Nampak kan? Daun dia kecil-kecil tapi banyak. Itu pun juga faktor meningkatkan luas permukaan. Okey. So, jadi meningkatkan kadar resapan air, garam mineral dan gas terlarut secara terus ke dalam tumbuhan melalui epidermis. Okay, tumbuhan tenggelam ini tidak mempunyai stoma dan kutika berlilin pada daunnya. Okay, batangnya yang kecil membantu tumbuhan ini tegak terapung di dalam air serta dapat mengurangkan rintangan aliran air. Okey. Itu tumbuhan hidrofit. Dan yang terakhir, ciri penyesuaian tumbuhan xerophyte. Okey. Berbeza dengan tumbuhan hidrofit, tumbuhan xerophyte ini hidup di kawasan gurun. Okey, kawasan yang kurang air, okey. Okey, mempunyai taburan hujan yang sangat sedikit. Walau bagaimanapun, tumbuhan xerophyte ini mampu mengatasi masalah kekeringan yang melampau. Kebolehannya beradaptasi ini yang akan menentukan kemandirian tumbuhan xerophyte. Okey, tak ada air. Jadi macam mana dia dapat kekalkan kandungan air di dalam tubuh dia? Okey, akar tumbuhan xerophyte ni tumbuh secara meluas serta dapat menembusi jauh ke dalam tanah untuk menyerap air dan garam mineral. Okey, memang kawasan atas nampak kering tapi di dalam tanah itu, okey, dia kata akar dia boleh
masuk lebih jauh ke dalam tanah tu, okey, di dalam tanah tu tetap ada air, okey. Dia masih ada kebolehan dia untuk menyerap lebih banyak air. So air yang disimpan di dalam akar, batang dan daun. Okey, air yang diserap disimpan dalam akar, batang dan daun. Okey, so nampak tak pokok ni kan dia macam besar kan. So dalam buah ni memang ada air. Ni daun dia lah, duri-duri ni daun dia. Okey, pun ada air. Dalam akar dia pun ada air. Sebab itulah dia masih boleh survive di kawasan yang kering. Okay, selain itu, batang pokok kaktus menjalankan proses fotosintesis. Kaktus mempunyai daun yang kecil dan kutikel tebal berlilin di batang serta daun. Okey, ada juga daun yang diubah suai menjadi duri. Ada juga pokok kaktus yang ada daun macam ni kan. Kat atas ni contohnya daun dia. Okey, ada juga yang tak ada daun tapi itulah diubah suai menjadi duri. Maksudnya selain walaupun dia ada daun, duri-duri ni juga sebenarnya adalah daun. Okey, pokok kaktus. Ya, so ciri ini dapat mengurangkan jumlah luas permukaan yang terdedah kepada matahari. Bila dia buat dalam bentuk duri tu, maksudnya kuranglah ada stoma, jadi proses kehilangan air ataupun transpirasi tu adalah rendah untuk berlaku. Jadi dia boleh simpan banyak air dalam tubuh dia. Okey. Baik, kehadiran duri juga membantu pokok kaktus mendapatkan bekalan air dengan mengumpulkan embun. Embun akan menitis ke atas tanah dan diserap oleh akar. Selain itu, duri yang dapat menghalang tumbuhan ini daripada dimakan oleh haiwan. Okey, duri, maksudnya duri dia ni ada banyak function lah. Okey, membantu kaktus dapatkan bekalan air. Okey, dengan mengumpulkan embun. Kan biasa kan dekat ujung-ujung daun, bahagian daun kan ada embun kan. Lepas tu nanti dia simpanlah air embun tu. Okey, selain itu duri ni juga dapat lepas tu nanti bila embun tu dah ada dekat bahagian daun, so nanti dia akan menitis kat tanah, akar akan serap pula. Jadi nanti akar akan simpanlah air embun tadi tu. Okey. Lepas tu duri ni juga menghalang pokok tu daripada diserang haiwan yang tajam kan. Mana ada haiwan yang nak dekat dengan pokok-pokok tajam macam tu. Sakit. Okey. Stoma pada pokok kaktus pula terbenam dan mengurangkan penyejatan daun. Okey. Jadi stoma tu ada, okey, tapi dia terbenam di dalam, maksudnya bukan di bahagian permukaan lah. Okey, dia mungkin di bahagian dalam, okey, kita tak bahagian lebih dalam, dan kuranglah berlaku transpirasi. Okey, so dia dapat kekalkan air di dalam tubuh dia. Okey. So cikgu dah habis dah untuk tajuk 7.1. Okey. So sebarang soalan nak tanya, boleh tanya dekat grup ataupun tanya personal pada cikgu. Okey. Latihan nanti cikgu akan bekalkan di dalam grup. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.